Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ketua dari Tapa Kakubang Pasu datang bertemu anak Panglima. Soalan saya nomor 1 harap dijawab dengan saksama. Macam mana soal nomor 26? Silakan. Terima kasih dan yang dipertua. Untuk Panglima yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan telah dan sedang melaksanakan program pencarian bakat di peringkat akar umbi melalui kerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia di kalangan kanak-kanak semenjak usia 7 hingga 12 tahun. Program ini dilaksanakan di pelbagai peringkat sama ada di kawasan pedalaman termasuk di Sabah dan Sarawak serta kawasan bandar yang mempunyai pusat latihan pembangunan bakat di seluruh negara. Di negeri Sabah terdapat sebanyak 25 pusat latihan manakala Sarawak sebanyak 22 pusat latihan yang telah dipilih sebagai pusat pembangunan bakat di peringkat akar umbi. Pelaksanaan pencarian bakat dibuat melalui beberapa fasa iaitu melalui program Tunas Gemilang. Pelaksanaan proses pencarian bakat sukan di kalangan kanak-kanak telah berlaku. Ujian iaitu ujian fizikal dan ujian komponen kecergasan, contoh kelajuan, stamina, ketegasan, kelenturan, stability satu badan. Manakala program multilateral ini merupakan sebagai sebuah program yang melibatkan kepada pembangunan atlet yang melibatkan pergerakan asas kemahiran lokomotor, stability dan manipulatif, di mana ianya adalah ke arah menyiapkan diri atlet-atlet muda sebelum pengusahaan sukan spesifik dimulakan. Pembangunan bakat atlet daripada peringkat umum mula sehingga mewakili negara adalah dalam jangka masa 8 hingga 10 tahun. Ia bermula daripada latihan awalan, asas sukan dan seterusnya kepada peringkat spesifik sukan mengikut umur. Di samping itu, setelah pemilihan kali kedua dibuat, terdapat atlet terbabit, KBS juga melibat kepada kecenderungan, kemampuan motor dan fizikal struktur badan yang sesuai dengan sukan yang dipilih. Untuk makluman yang berhormat juga, Kementerian Belia dan Sukan tidak melaksanakan program reality seperti My Team. Walau bagaimanapun terdapat program di peringkat akar umbi seperti program pembangunan skuasi dan kerjasama sport field event, atlet management yang dikendalikan oleh Azlan Iskandar. Program dilaksanakan di 10 buah negeri yang bermula daripada tahun 2013 hingga 2016. Pengisian program ini meliputi coaching klinik dengan izin, talent ID, sesi latihan, kejohanan Aisyah dan juga skuasi Jelajah Malaysia SSJM. Selain daripada itu, Kementerian Belia juga turut melaksanakan program pembangunan badminton dengan kerjasama klub badminton Musa Masyuri yang dikendalikan oleh Yang Berbahagia Dato' Misbun Siddiq dan Jalani Siddiq. Program ini bertujuan mencari bakat yang baru dan potensi di peringkat akar umbi dan akan dipilih menjadi pemain pelapis. Program ini juga memfokuskan dalam meningkatkan kedudukan ranking pemain pelapis dalam World Ranking dengan izin agar layak kejohanan besar dan berprestasi. Terima kasih. Ya, tanda tangan. Terima kasih yang berhormat. Sedarkah yang berhormat bahawa saya setuju program pencarian ini merupakan satu pendekatan yang baru, dan sejauh sedekat ini sejauh mana program ini telah dilaksanakan, diadakan di peringkat negeri, di peringkat parlimen, dan berapa orang sudah yang kita boleh cari. Contohnya dari Kelabakan berapa, dari Kinabatangan sudah berapa, dari Kota Baru berapa, Baling yang ditemui, dan bakat bagaimanakah yang kita cari ini. Sebab mutakhir ini kita lihat, kita sudah ada bintang-bintang yang hampir menyinar, tetapi tiba-tiba terbunuh di jalan raya, seperti berlaku baru-baru ini disiarkan di muka-muka akhbar, yaitu atlet berbasikal kita dirompu oleh band pengiring sendiri. Jadi tidak adakah SOP ataupun garis panduan ke arah mengekang supaya perkara begini tidak berlaku. Ini bukan pertama kali, berkali-kali kementerian harus ada komitmen dengan persatuan-persatuan sukan yang lain. Ini, jangan kita persatuan sukan ini asik memikirkan ke arah bagaimana dia lebih populer. Yang kita harus tumpukan
yaitu belia itu sendiri. Sebab kita ada lebih kurang 8 juta belia di seluruh negara, dan daripada 8 juta ini 30 hingga 40% datangnya daripada luar bandar. Jadi apa usaha kementerian ke arah mempertingkatkan kualiti belia-belia luar bandar, khususnya untuk memastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan dalam arus perubahan. Sebab mereka walaupun di luar bandar, mereka berhak menikmati perubahan arus zaman yang moden selari dengan belia-belia yang lain. Ya. Sudah soalan sudah masuk. Ya. Yaitu usaha-usaha yang dilakukan. Ya. Ini Putrajaya, mungkin dia mau tahu nomor saya 26 Putrajaya. Ya. Jadi jangan lupa. Jadi itulah usaha-usaha yang lebih konkret yang boleh meyakinkan kita mau belia kita berjaya dalam industri sukan, mau juga belia kita berjaya dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Ya. Silakan, Gimana Menteri? Satu perkara amat sedih di mana salah seorang atlet telah meninggal semalam. Walaupun Kementerian Belia dan Sukan dan agensi-agensi lain sentiasa mengutamakan ciri-ciri keselamatan, bukan saja dalam sukan berbasikal tetapi dari semua jenis sukan. Tetapi walau bagaimanapun kita harus perlukan bantuan dan kerjasama daripada atlet sendiri. Kita boleh mengamalkan pelbagai langkah-langkah untuk memastikan keselamatan, tetapi sekiranya tak ada kerjasama daripada atlet sendiri mungkin tidak akan berhasil. Maka saya ucapkan takziah kepada keluarga yang meninggal dunia semalam. Dan dari segi jumlah, beliau adalah merupakan sebagai satu perempuan yang begitu besar, hampir 40% terdiri daripada golongan belia di bawah umur 18 hingga 40 daripada jumlah populasi yang sedia ada. Dan beliau lah akan menentukan alat uji negara pada masa yang akan datang, dan Kementerian Belia dan Sukan begitu sensitif dan peka terhadap pembangunan belia tanpa mengira sama ada daripada bandar atau luar bandar. Kita bagi keutamaan yang sama kepada kedua-dua golongan daripada bandar dan luar bandar. Walau bagaimanapun dari segi program yang sedang dilaksanakan mulai tahun 2013 hingga 2016 masih dalam peringkat awal, supaya kita tidak dapat bagi bilangan yang telah berjaya ataupun dipilih. Yang penting masalah hari ini kekangan Kementerian Belia dan Sukan dari segi memilih belia-belia ini menyertai program seperti ini. Yang pertama dari segi kesedaran khususnya di kalangan belia-belia di luar bandar, dan yang kedua adalah dari segi pemilihan. Kerana ramai hari ini khususnya ibu bapa berpendapat bahawa sukan bukan lagi sebagai satu aktiviti bersukan, tetapi lebih daripada sukan, di mana menggunakan sukan sebagai satu aktiviti untuk memperkasakan ekonomi belia. Maka mereka memilih bidang-bidang ataupun acara-acara yang mereka ini menyertai. Walau bagaimanapun Kementerian Belia dan Sukan telah dan sedang mengambil pelbagai langkah supaya belia-belia ini tidak tercicir daripada pembangunan sukan negara. Terima kasih. Ya, Kota Baru. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Menteri yang telah menjawab, dan tahniah ke Kinabatangan soalan yang begini baik dan diminati ramai. Yang berhormat Datuk Ketua, kita tahu bahawa di negara kita sekarang ini sukan ini bukan lagi menjadi satu aktiviti, sebaliknya telah menjadi satu industri sukan. Kita lihat bagaimana ramainya ahli-ahli sukan kita yang telah memilih sukan ini sebagai career profesional mereka, bola sepak, badminton, squash, tenis dan sebagainya. Dan tidak asing lagi kepada negara kita ini, kita mengambil jurulatih asing daripada luar negara untuk menjadi jurulatih dalam negara kita ini sebagai langkah untuk satu transfer teknologi dari segi sukan ni kepada ahli sukan kita. Soalan saya kepada Yang Menteri, adakah kerajaan bercadang untuk memberikan kemudahan dari segi taraf penduduk tetap ataupun warga negara kepada atlet-atlet luar negara yang bertaraf dunia, jika sekiranya mereka ini berminat untuk berhijrah ke Malaysia ini? Kerana pada saya dengan itu berlakunya transfer teknologi sukan yang direct kepada rakyat negara kita. Boleh jadi ahli sukan daripada Amerika misalnya diberikan taraf penduduk tetap di Malaysia ini, dia berminat nak duduk di Kinabatangan,
duduk di sana. Mungkin dia boleh kahwin di Kinabatangan, dapat anak di sana, mendapat keturunan sukan, jin sukan yang bertaraf dunia. Itu satu cara untuk kita mempertingkatkan taraf sukan. Apa jenis sukan pada negara kita? Panjang soalnya, adakah kerajaan bercadang untuk timbangkan cadangan? Terima kasih. Sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tujuan asal Kementerian Belia dan Sukan dan agensi-agensi ini membawa jurulatih-jurulatih daripada luar negara supaya memastikan atlet-atlet kita boleh capai ke taraf antarabangsa. Ada juga agama yang menyokong berjalan ke hingga China untuk mendapatkan pengetahuan. Maka tujuan itu untuk memastikan atlet-atlet kita mencapai satu tahap yang begitu cemerlang. Walaupun saya sendiri menyokong sekiranya diberi kerakyatan ataupun PR dengan izin, tetapi malangnya bukan bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan, tertaluk kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Kalau akan. Terima kasih Dr. Speaker. Pagi ini kita baca newspaper kemalangan kepada pasukan berbasikal kita. Bu Menteri mengarahkan supaya mencari kaedah-kaedah apa macam kita mau mengelakkan kemalangan seperti ini berlaku lagi. Jadi kalau cara kita berbasikal di jalan raya, memang akan datang banyak maut di jalan raya. Jadi mungkin kementerian sendiri memikirkan sesuatu. Macam di Australia, Dr. Speaker, jalan raya dan diganding dengan jalan bicycle dan motorcycle. Adakah kementerian bercadang untuk mengasingkan bicycle dengan kenderaan besar-besar ini? Sendiri ada dia punya track untuk berbasikal. Adakah kementerian bercadang untuk membuat di seluruh negara? Karena kalau kita harap akademi yang ada di Sabah satu, di daerah-daerah lain tidak ada. Jadi saya mau tahu adakah perancangan yang berkesan untuk atlet-atlet kita. Terima kasih. Ya, Menteri. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana saya telah maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa mementingkan ciri-ciri keselamatan. Ciri-ciri keselamatan adalah dikamikan, tetapi yang pentingnya kerjasama daripada atlet sendiri. Kalau tidak, walaupun kita mengamalkan pelbagai ciri-ciri keselamatan, tanpa kerjasama daripada atlet sendiri, mungkin kita tidak dapat mencapai matlamat. Walau bagaimanapun pandangan ahli yang berhormat akan diambil sebagai satu cadangan dan pandangan yang serius, dan Kementerian Belia dan Sukan akan memberi pandangan serius terhadap cadangan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Puan Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Terima kasih Tuan Direktur yang bijaksana. Mohon jawapan ini. Sila, Yang Menteri. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan Persekutuan mempunyai perancangan untuk melaksanakan projek rancangan tebatan banjir Sungai Golo bagi mengurangkan masalah banjir di sempadan antarabangsa Malaysia Thailand. Kawan sebelah bantu, terutama di Pekan Ratau Panjang, dan juga sebagai projek keselamatan di sempadan. Bagi permohonan projek baru tahun 2015, Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia ataupun JPS memohon peruntukan di bawah rancangan Malaysia tebatan banjir Sungai Golo fase 1 yang berjumlah 345 juta ringgit. Pelaksanaan projek ini dijangka akan dimulakan pada pertengahan tahun 2015 dan akan disiapkan pada tahun 2019 tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.
Ya, sila langkah panjang yang juga bijaksana. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya mendapat maklumat daripada JPS, peruntukan yang dipohon itu adalah untuk penstabilan tebing sungai, bukan untuk tempatan banjir. Saya ingin tahu sejauh mana pencapaian yang telah disetujui bersama antara G2G Malaysia Thailand dalam isu menangani isu alam sekitar di sempadan. Sebab kerajaan kena memerhati apa yang telah dibuat oleh kerajaan Thailand sekarang ini. Sebab mereka telah mampus menyiapkan keseluruhan tebatan banjir yang tingginya mengatasi paras kepala. Jadi apabila berlaku banjir dalam masa terdekat, kesannya cukup besar, air akan melimpah terus kepada sempadan Malaysia, dan ini akan memberi kerugian yang amat besar kepada rakyat di negara kita. Jadi pada pihak kementerian kena ambil perhatian perkara ini, dan saya tak mahu pihak kementerian memberi alasan dengan peruntukan, sedangkan perkara ini kita telah bincang dengan pihak GPS hanya peruntukan penstabilan tebing sungai, bukan tempatan banjir. Jadi minta penjelasan. Ya, Sila Menteri. Terima kasih yang hormat atas soalan tambahan itu. Saya sememangnya mengharapkan ahli-ahli yang berhormat di mana-mana pun, disebabkan sekarang negara kita memang di dalam keadaan banjir disebabkan fenomena perubahan iklim. Untuk makluman yang berhormat, yang 100 juta itu adalah untuk projek penstabilan tebing. Ini adalah penting, dan duit ini sudah ada untuk projek mulai tahun ini, tahun 2013. Bukannya untuk projek rancangan tempatan banjir, sebab perancangan sudah pun dibuat, dan pada tahun 2010 dulu rancangan tempatan banjir Sungai Golok telah siap kajian pada masa itu. Jadi perancangan untuk projek-projek tempatan banjir pun sudah pun dibuat, dan projek ini ianya bermulai daripada Sungai Lanas di Jajahan Jeli sehingga muara Sungai Golok di Pangkalan Kubu 4, yang menyebabkan kos keseluruhan sebanyak 1,4 bilion ringgit. Jadi yang dipohon untuk tahun 2015 ini adalah untuk kawasan yang saya telah sebut tadi. Jadi saya mengharapkan bahwa ianya akan diteruskan. Tetapi untuk projek ini, untuk projek penstabilan tebing adalah penting, karena kita tidak mau nanti sempadan di antara Malaysia dan Thailand nanti berganjak kepada sebelah kita, sebab persempadan ini ianya mengikut bahagian sungai yang paling dalam. Jadi kalau di sebelah kita nanti yang paling dalam ini, bermaknanya sempadan negara kita dengan Thailand nanti berganjak di sebelah kita, jadi kecil pula nanti negara kita lagi. Oleh itu ini juga yang paling penting. Yang kedua, di sebelah negara jiran Thailand memanglah sudah pun dibuat ban di tebing sungai. Di sebelah kita, oleh sebab tanah di sebelah kita agak rendah, lebih rendah daripada di sebelah Thailand, maka perencanaan rapi amat perlu untuk semuanya ini, supaya projek rancangan tempatan banjir nanti akan lebih lagi berkesan. Jangan kita nak buat yang tidak berkesan, nanti susah pula. Sebab ini semuanya adalah kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat juga. Sekian. Ya, Balin. Beberapa Balin. Terima kasih soalan nombor 2 ni. Terima kasih kepada Datuk Timbalan yang tua, nombor saya 15.
Terima kasih kepada Datuk Menteri. Saya nak tanya soalan tambahan. Apakah langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah banjir ni? Sebab ianya berkisarkan tambatan sungai-sungai. Saya secara kebetulan datang daripada kawasan luar bandar, kawasan Parlimen Baling, di mana mata pencarian rata-rata di kawasan kami adalah pertanian. Jadi saya telah berkali-kali berjumpa dengan pihak JPS berkaitan dengan banjir. Di banjir di Baling ni, kami di Baling ni bukan panggil air, kita panggil A lalu. Hujannya A lalu. Maknanya seminggu 4 kali A lalu. A lalu tu 3 kaki, 4 kaki masuk dalam rumah. Bukan setakat rumah, bendang segala talian air di situ. Jadi saya dah cakap banyak kali, saya dah berjumpa dengan pihak JPS. Mereka menyatakan jawapan yang sama, tidak ada peruntukan, tidak ada peruntukan dan tidak ada peruntukan. Jadi saya berharap semasa saya menjadi ahli parlimen di Baling, saya menjemputlah Datuk Menteri. Kita kenal Datuk Menteri ni orang yang pakar, timbalan menteri ini pakar. Saya panggil dia profesor saya, sebab beliau kalau berhujah menceritakan fakta, dan saya harap bolehlah turun ke bawah sedikit, selain daripada rantau panjang. Tadi datanglah ke Baling, dalam perjalanan singgahlah ke Baling, masa waktu balik tengokkan kawasan kami begitu daif teruk, sebab kami dalam luar bandar dan dikatakan miskin. Tapi apa yang kita nak, kalaulah kita dapat bantuan daripada kementerian untuk melaksanakan tanggungjawab, iaitu berkaitan dengan pesungai, iaitu tambatan sungai. Memang kalau cerita pasal hakisan, kalau Datuk Menteri datang sendiri, Datuk Menteri akan menilai sebagai seorang pakar perlunya, bagaimana teganya Baling perlu sokongan dan bantuan dalam konteks ini. Saya pohon Datuk sila datang, YB datang ke Baling. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih sahabat saya ini yang hormat Baling. Sebenarnya banjir berlaku di seluruh negara, apatah lagi kita ini mewakili kawasan luar bandar. Jadi masalah banjir yang perlu kita menangani. Saya belum lagi turun padang untuk berjalan balik. Ini tadi penjelasannya salah. Saya belum lagi turun padang untuk pergi ke Baling, tapi saya memang teringin bukan saja ke Baling, tetapi di Golok juga. Saya ingin menilai sendiri tentang keadaan. Satu, tentang keadaan sungai. Yang kedua, tentang keadaan kawasan tadahan air. Karena yang penting adalah maklumat-maklumat dan data-data untuk kawasan tadahan air dan sungai. Sekarang disebabkan yang saya dah bagi tahu tadi, perubahan iklim, hujan lebih kerap lagi di negara kita. Di Sarawak lebih kerap lagi dengan 40% di selatan Sarawak. Mana takkan banjir kalau ada hujan dalam tempoh 1 jam. Jika ini jumlah air itu, air hujan 80 mm, sudah tentu ada tempat, lebih lagi tempat yang tanah rendah itu terkena banjir. Jadi perkara seperti inilah yang kemudian saya buat kajian, dan termasuk juga saya sendiri. Memang selama saya bertugas dengan kerajaan lebih 30 tahun, saya hanya membuat penyelidikan dan kajian saja. Tak pernah saya buat pentadbiran, tugas pentadbiran. Oleh itu, memang saya teringin untuk turun ke padang dan melihat dan menilai bagaimanakah banjir ini berlaku dan apakah tindakan yang sewajarnya untuk rancangan tempatan banjir. Kena perancangan, memang banyak perancangan kita boleh buat. Cuma kita memohon duit daripada Kementerian Kewangan. Jika cadangan kita dah siap, kita hantar untuk memohon duit. Kalau peruntukan itu sudah ada, sudah diberi kepada kita, barulah kita mula melaksanakan
projek-projek rancangan tempatan banjir. Terima kasih sahabat saya daripada Baling yang membawa masalah Baling. Sama juga seperti masalah dua bandar yang lain yang ada sungai. Terima kasih. Saya jemput Tuan Dian soalan tambahan speaker. Tuan speaker. Soalan tambahan. Berapa? Silakan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Silakan, Ibu Menteri. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Simpang Ranggang telah membangkitkan satu isu yang sangat mustahak pada masa terkini tentang iklan-iklan yang keluar di dalam laman web. Tuan Yang Dipertua, pelbagai langkah telah diambil oleh bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi laman web yang dikesan mengiklankan dan menjual produk tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Bahagian ini bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan dalam satu operasi khusus yang telah diselaraskan oleh pihak Interpol dalam usaha menutup laman web yang dikesan melanggar akta-akta yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan. Operasi ini dijalankan secara bersepadu dan melibatkan agensi-agensi penguatkuasaan dari lebih 100 negara di seluruh dunia dan dikoordinasikan oleh Interpol. Dan sepanjang operasi ini dijalankan pada fasa pertama, yaitu dari September 2012 sehingga 2 Oktober 2012, sebanyak 99 laman web telah disenaraikan kepada pihak SKMM untuk menyekat dan seterusnya menutup laman web tersebut. Di dalam operasi lanjutan yang telah diadakan daripada 18 hari bulan sehingga 25 hari bulan Jun 2013, sebanyak 163 laman web telah disenaraikan untuk disekat dan ditutup daripada akses oleh orang awam. Di samping operasi-operasi yang dijalankan secara berkala, Kementerian sentiasa memantau kewujudan laman web dan laman sosial yang melanggar akta-akta yang dikuatkuasakan dari segi penjualan dan pengiklanan. Ini dilakukan bagi melindungi pengguna dari terjebak dengan percaya kepada promosi-promosi dan iklan-iklan yang kebanyakannya sengaja direka tanpa sebarang asas dan bukti saintifik. Sepanjang tahun 2012, sebanyak 2,133 permohonan iklan telah diterima oleh bahagian farmasi Kementerian, dan dari jumlah tersebut hanya 1,676 permohonan diluluskan oleh lembaga iklan dan ubat untuk tujuan pengiklanan. Sebanyak 314 surat amaran telah dikeluarkan kepada syarikat dan penerbit pengiklanan yang dikesan melanggar akta ubat dan peraturan-peraturan meliputi pelbagai kesalahan. Pada tahun ini sehingga Jun 2013, sebanyak 1,153 permohonan iklan telah diterima oleh bahagian perkhidmatan farmasi, dan dari jumlah tersebutnya hanya 1,045 diluluskan oleh lembaga iklan. Sebanyak 94 surat amaran telah dikeluarkan bagi tempoh Januari sampai Jun tahun ini. Terima kasih. Ya. Silakan sembangnya. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya amat mengalu-alukan usaha yang dilakukan oleh Kementerian. Namun saya lihat banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki ataupun ditambah baik. Saya cuma bagi contoh Dato' Yang Dipertua. Pagi tadi saya menggunakan Google. Saya gunakan Google, saya masukkan perkataan ubat lelaki. Ubat lelaki, dan saya mendapati sebanyak 2 juta hasil carian. Dan saya masukkan lagi dengan bahasa English, medicine for men in Malaysia. Dan dapat 11 juta laman web. Lagi satu dengan bahasa Cina, dengan erti yang sama, dapat 542,000 sebagai hasil carian. Jadi ini cuma sebagai contoh. Terdapat banyak laman web yang memberikan maklumat pembekal dan juga nombor handphone.
Dan saya percaya antaranya banyak ubat-ubat yang telah pun mungkin tidak ada kelulusan daripada KKM. Jadi saya ingin mencadangkan bahawa kalau boleh satu agensi ataupun jawatan kuasa khas ditubuhkan bawah Kementerian KKM supaya pemantauan dapat dijalankan dengan lebih kerap dan rapat, dan media sosial ini tidak digunakan sebagai alat untuk menjual ubat larangan. Apa pandangan yang berhormat? Jadi yang diubah mana? Ini siapa? Sudah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Salah satu punca mengapa ada iklan-iklan seperti yang disebutkan oleh ahli Yang Berhormat ialah ada rakyat di dalam dunia ini dan di dalam negara seperti ahli Yang Berhormat yang mencari iklan-iklan dan yang mengedarkan ubat-ubat sedemikian. Sepunca mula daripada itu, kalau tidak ada permintaan, tidak ada pembekalan. So kalau perkara itu boleh dikawal, iaitu melalui meningkatkan kesedaran di dalam kalangan rakyat supaya jangan gunakan media sedemikian untuk mendapat ubat-ubat, maka kalaupun ada 1 juta pun dia tidak akan memberi kesan kerana tidak ada orang yang akan membeli melalui ini. So ini adalah satu perkara yang sangat mustahil. Dan di dalam usaha ini kementerian telah membuat banyak, iaitu melalui ceramah, melalui dialog, melalui meningkatkan kesedaran kepada rakyat bahawa pembelian ubat melalui iklan laman web ini kadang-kadang akan memudaratkan kesihatan mereka. Mereka akan mendapat ubat-ubat yang palsu dan kesan-kesan yang teruk daripada menggunakan ubat-ubat ini. Dan saya setuju dengan ahli Yang Berhormat daripada Simpang Renggam tentang isu pemantauan, dan pada masa sekarang ini dibuat oleh bahagian iklan di dalam bahagian penguatkuasaan di dalam Kementerian Kesihatan di bahagian farmasi, dan kita sedang berusaha untuk meningkatkan keupayaan pegawai-pegawai di dalam bahagian itu melalui hantar mereka untuk mendapat latihan di dalam bidang cybercrime pada khususnya, supaya melalui adanya pegawai-pegawai yang terlatih mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan kebolehan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini, kita boleh mendapat satu penyelesaian muktamad kepada perkara ini. So pada akhirnya isu ini selain daripada mengadakan agensi-agensi tersebut, selain daripada adanya ambil tindakan ke atas mereka dan pemantauan, dan apa yang paling mustahak ialah kesedaran dan pengetahuan di dalam kalangan rakyat, kerana di dalam dunia globalisasi ini, walaupun kita boleh mengawal iklan yang keluar daripada negara kita melalui SKMM, tapi yang keluar daripada negara-negara yang lain, kita menghadapi kesulitan dan kesukaran, kerana itu memerlukan kerjasama daripada negara lain, daripada agensi macam Google dan sebagainya untuk bantu kita untuk menghadapi isu ini. So perkara ini di dalam satu era globalisasi, di dalam dunia internet yang ada pada masa sekarang, apa yang paling mustahak ialah jati diri seseorang, pengetahuan seseorang, dan kebolehan seseorang untuk pastikan tidak menggunakan kaedah macam ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih juga pada Simpang Renggam. Adalah lebih baik Simpang Renggam mencari dalam Google tentang kesihatan lelaki daripada mencari dalam Google tentang kekayaan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Datuk Yang Dipertua, soalan berkaitan dengan SKMM dan iklan-iklan berkaitan dengan obat ini. Datuk Menteri tadi mengatakan bahawa kita boleh kawal SKMM, tak boleh kawal Google, internet dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengikuti radio, hampir tiap pagi atau petang, akan ada bukan iklan secara direct, tetapi program-program yang dibiayai, saya yakin, oleh syarikat-syarikat yang menjual
ataupun promosikan berbagai-bagai bentuk obat-obat yang boleh dalam satu obat tu menjaga kesihatan, menjaga kelakian, menjaga kencing manis, mencantikkan kita, menghitamkan rambut yang sudah putih dan perkara-perkara itu. Jadi adakah Kementerian Kesihatan mengawasi melalui SKMM penerbitan seperti ini? Seperti misalnya pengacara program itu adakah disyaratkan misalnya setiap 10 minit memberi amaran kepada pendengar bahawa program ini dan apa yang disebutkan ini bukanlah iklan yang ditaja oleh RTM dan RTM tidak bertanggungjawab, dan jika ada masalah akibat buruk daripada mengambil obat-obat ini ianya adalah bukan tanggungjawab kerajaan RTM dan sebagainya. Adakah pengawasan dan nasihat seperti ini supaya pendengar jelas bahawa ini pertamanya bukan obat, ini hanya makanan kesihatan dan sebagainya, dan ini bukan disahkan oleh RTM dan RTM tidak bertanggungjawab, dan pendengar mesti meneliti sendiri dan mengkaji sendiri dan menilai sendiri jenisnya, harganya dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih ahli yang berhormat. Saya memang setuju dengan pandangan yang dikeluarkan oleh yang berhormat daripada tempat itu. Dan di dalam era di mana bidang penyiaran, bidang penerangan dan bidang radio dan sebagainya sudah menjadi satu corporate entity yang memberi tumpuan kepada bisnes, maka selain daripada the airtime pada keseluruhannya ditajah oleh kerajaan, sekarang ianya ditajah oleh pihak swasta. So bila mereka menjualkan airtime kepada pihak swasta, memang ada pelbagai jenis agensi yang minta untuk menggunakan airtime itu. Semasa mereka datang dan menggunakan airtime, memang ada syarikat-syarikat yang pelbagai yang mau jual pelbagai jenis produk yang menggunakan airtime itu. Selain daripada separuh yang digunakan untuk penghiburan, ada separuh yang digunakan untuk penjualan produk-produk mereka. Dan saya bersetuju 100% bahawa di dalam hal ini ada tanggungjawab. Saya telah menyuarakan pandangan ini kepada pihak-pihak yang berkaitan bahawa di dalam perkara ini ada tanggungjawab kepada agensi-agensi penyiaran ini maupun daripada kerajaan ataupun di swasta, supaya mereka pastikan bahawa apa yang diiklankan, apa yang dijual ini ialah produk-produk yang akan membawa kesihatan dan pembangunan kepada seseorang, selain daripada membawa efek yang boleh dipersoalkan. Dan perkara ini saya ingat pihak kementerian akan teruskan untuk memastikan bahawa di dalam usaha untuk mendapat lebih agensi untuk menggunakan airtime dan membayar untuk advertisement ini, satu tanggungjawab kerajaan untuk mengawal semua agensi penyiaran maupun daripada kerajaan ataupun daripada swasta, supaya apa yang disiarkan itu ialah satu yang pada keseluruhannya akan membawa pesan yang baik kepada rakyat pada keseluruhan. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Samsul Iskandar.